Okey, so kita sambung. Dalam video sebelum ni Abel ada terangkan carta ukuran standard. Okey, which is Abel just isi carta ukuran standard for 5-6 tahun dan 7-8 tahun, dan selebihnya yang kosong-kosong ni you all boleh isi sendiri dengan skala pembesaran yang sama dan skala pengecilan yang sama. Okey, dia akan sekata sahaja. Untuk carta ukuran standard ni pembesaran dan pengecilan dia sekata, dan don't worry kalau you rasa bila you ambil ukuran atas badan anak dan dah siap tambah kelonggaran tu, you tengok yang ni tambah kelonggaran 3 inci ni, okey, tambah-tambah ni ialah tambah kelonggaran so bila you tengok dekat ukuran yang you ambil tu mungkin lari sikit, tak jadi masalah, sebabnya kanak-kanak ni mungkin dia ada bahagian yang dia akan lari sikit daripada carta ukuran standard, tapi dia tak akan lari jauh. Okey, misal katalah anak Abel tu umur 5-6 tahun dan dia memang beli baju dekat luar 5-6 tahun, so kita akan refer pada carta ukuran standard ni dan dia tak akan lari jauh daripada standard size. Just in case anak you 5-6 tahun tapi badan dia agak besar sikit dan biasanya dia guna baju 7-8 tahun, so even though dia 5-6 tahun, you akan refer pada 7-8 tahun ikut kesesuaian badan dia, dan ukuran tu sepatutnya tak lari jauh lah daripada skala yang kita refer tu. Okey, so yang itu selepas kita dah tahu carta ukuran standard, so you ada pilihan sama ada nak guna ukuran you ambil ataupun mula-mula you boleh juga ikut ukuran standard, sebab mungkin ada dekat sini newbies yang masih was-was untuk gunakan ukuran sendiri, so you boleh refer carta ukuran standard sebagai guideline. Okey, next ialah kita nak tengok, sebelum kita pergi ke merajah pola, sangat-sangat penting untuk kita tahu cara tambah kelonggaran. So actually cara tambah kelonggaran dia ada 2 kaedah. So Abel akan terangkan dekat sini supaya you tak confuse, sebab ada classes, okay, ada kelas-kelas yang lain menggunakan kaedah kedua, tapi di Abel Tailoring kita hanya gunakan kaedah pertama sahaja. So kita tak nak nanti bila you masuk kelas kita and then bila-bila you nak masuk kelas cikgu lain dan cikgu tu gunakan kaedah kedua, you dah keliru dah, dah pening dah. So actually kaedah pertama dan kedua tu dua-dua sama dan akan dapat result yang sama, hujung-hujung dia akan dapat ukuran nilai yang sama, okey, antara kaedah pertama dan kaedah kedua, cuma dia punya jalan kerja ataupun formula dia saja yang berbeza. Okey, contoh dekat sini Abel akan tunjukkan untuk kaedah pertama, which is yang ini adalah kaedah yang kita gunakan di Abel Tailoring. Okey, untuk bahagian bahu dia tak perlu tambah kelonggaran, so Abel tak akan touch bahagian bahu lah. Dan ukuran yang ke bawah pun kita tak akan tambah kelonggaran, dia memang fix value. Okey, kan Abel ada terangkan masa kita ambil ukuran step by step tu, kita akan ambil ukuran ke bawah untuk buat rangka, and then ukuran ke tepi. Ukuran ke tepi ni yang kita perlu tambah kelonggaran, kecuali bahagian bahagian bahu kita tak perlu tambah kelonggaran. Bahagian ketiak pun kena tambah kelonggaran juga, tapi kaedah dia sama untuk point dada, pinggang dan punggung. So dalam video ni Abel akan touch bahagian dada, pinggang dan punggung. So bila kita ambil ukuran atas badan, Abel ada terangkan dalam video yang kita belajar step by step, video yang ketiga tak silap Abel, yang kita tunjukkan cara ambil ukuran atas badan budak. Abel kata bahagian dada, pinggang dan punggung tu kita ambil ukuran ketat. So ukuran ketat untuk 7-8 tahun for the standard size ialah ukuran dada dia 25, pinggang dia 20, punggung dia 27. So yang ini adalah ukuran ketat, dan dekat sini yang kita akan tambah kelonggaran. Di Abel Tailoring daripada ukuran ketat ni kita akan tambah kelonggaran. So ukuran ketat dia, so kita boleh tulis kat sini 25 inci tambah 3 inci longgar. Sama juga dengan pinggang, pinggang 20 tambah 3 inci longgar. Punggung 7-8 tahun 27 inci tambah 3 inci longgar. Okey, kalau you all nak check sama ada ukuran yang you all ambil ni betul atau tak, kita akan refer pada
carta ukuran standard. Inilah pentingnya carta ukuran standard. So tengok bahagian dada 25 tambah 3 ni keliling dada. 25 tambah 3 dia akan dapat 28. 20 tambah 3 akan dapat 23. 27 ketat tambah 3 inci longgar dia akan dapat 30. 3 inci longgar ni adalah kelonggaran yang standard. Okey, so bila you dah tambah kelonggaran, kemudian baru kita akan bahagi 4. Kenapa kita bahagi 4? Sebab, okey, Abel akan explain dekat bahagian bawah ni. Kenapa bagi 4? Sebabnya bila kita nak buat pola, kita bukan buat the whole body. Kita bukan buat satu bulatan lengkap. Kita akan buat 1/4 bahagian saja. Kita akan buat bahagian sini saja. Ini saja yang kita akan lukis pola dia. Sebab tu pola yang kita lukis ni dekat dalam rangka ni adalah suku bahagian. Kita akan lukis dekat bahagian sini saja. Kita bukan lukis bahagian kiri kanan, depan belakang, kita tak lukis macam tu. Kita akan lukis bahagian hadapan, bahagian sini saja. Dan untuk pola belakang, dia masih gunakan rangka pola yang sama. Beza dia dekat bahagian leher dan juga turun bahu. It's just slightly different. Bahagian sini semua sama. Okay, so sebab tu kita bahagi 4. Bahagi 4 untuk buat pola. So nanti kita akan dapat jawapan dia kat sini 7. Kat sini kita akan dapat in point. Kalau dia dapat 5.75, bermaksud dia adalah 5/3/4. Jadi bila you tekan kalkulator, this one tambah and then bahagi, you akan dapat 7.50. 7.50 bermaksud 7,5. So ini adalah nilai daripada, kita akan lukis daripada sini ke sini 7, daripada sini ke sini 5/3/4, atau kita dalam video sebutan asas ukuran Abel ada ajar, biasanya kita tak sebut 5/3/4, kita biasa sebut 5/3 suku. And then this one, daripada sini ke sini kita akan lukis 7,5 inci. Okey, 7 inci setengah. So ini adalah ukuran yang kita dapat. So dekat sini Abel ulang balik. First kali untuk kaedah pertama, kita akan ambil ukuran ketat. Dan kita akan tambah kelonggaran, which is kelonggaran ni Abel nak explain sedikit. Okey, kelonggaran ni dia ada 3 pilihan. Abel tulis kat sini pilihan kelonggaran. 3 inci longgar ni dia ialah kelonggaran yang standard. Biasanya baju-baju siap dekat luar, everything semua dia akan tambah 3 inci kelonggaran. Tapi actually kita ada pilihan. Pertama sekali, kalau you nak fit, kita akan tambah 2 inci. Okay, instead of 3 inci kita akan tambah 2 inci saja. Instead 27 tambah 2 bahagi 4, then dapat satu value. Kalau nak yang standard, biasa 3 inci, which is ni apa yang kita buat dalam formula tadi. Dan if you nak longgar, you akan tambah 4. So nampak tak? 2, 3, 4. Yang itu ialah dan kalau just in case kalau you nak longgar lagi, boleh tambah sampai 5, 6 ke, it depends on you. Tapi cuma kalau nak yang normal, yang biasanya kita akan tambah 3 lah. This one is normal. Okay, depends pada design baju juga. So ini adalah yang ini adalah formula asas yang kita kena tahu, which is formula asas kaedah pertama ni lah yang kita akan gunakan semasa buat pola nanti, which is Abel akan telitikan lagi semasa kita dalam video nak meraja pola. Tapi berbeza dengan kaedah kedua, ini ialah kaedah yang kita gunakan dekat Abel Tailoring. Tapi Abel just nak bagi extra information. Kaedah pertama yang kita gunakan dekat Abel Tailoring, dan kaedah kedua ni adalah kadang-kadang bila kita masuk dekat kelas cikgu mana-mana, kadang-kadang dia gunakan kaedah kedua. Okay, so Abel just nak bagi extra information dalam video ni supaya just in case kalau selepas ni you nak masuk kelas-kelas yang lain, suddenly you nampak cikgu tu guna kaedah kedua, dan you dah ada that information, you dah ada that understanding. Okay, cikgu ni maksudkan apa. Okay, sebabnya kaedah kedua ni dia banyak bermain dengan pecahan. Sebab tu Abel agak kurang suggest untuk newbies gunakan kaedah kedua, sebab dia banyak pecahan berbanding kaedah pertama. Kaedah pertama you just tambah dan bahagi saja. Tapi nanti later on bila you tengok kaedah kedua ni,
Kelonggaran pun kita kena bahagi dengan 4 juga. So ukuran yang sama. Okey, kita masih ambil ukuran ketai 25, keliling pinggang 20, keliling punggung 27. So kita akan letak dekat sini. Okey, untuk kaedah yang kedua kita masih gunakan yang sama juga 25. Tapi 25 ni kalau macam ni kita tambah kelonggaran dulu. Kalau dekat sini kita terus buat pola, which is akan bahagi 4 terus. Habis buat dulu benda ni. Okey, bahagi 4. Ni ketat ketat terus bahagi 4. Ini ukuran ketat. So nampak tak? Dia masih sama. Bahagian kaedah pertama kita akan ambil value ketat. Kaedah kedua pun akan ambil value ketat juga. Tapi kaedah pertama terus tambah kelonggaran ikut pilihan kelonggaran yang kita nak. Tapi dekat sini kita terus daripada value ketat terus kita buat pola. Tadi macam kaedah pertama kita dah belajar. Okey, bila kita buat pola kita tak buat the whole body. Kita akan buat suku bulatan sahaja. So dekat sini sebab tu kita bahagi 4. So bila nak buat pola kita akan bahagi 4 sahaja sebab kita akan lukis pada suku bulatan. Okey, so bila dah bahagi 4 barulah akan tambah kelonggaran. Tapi kelonggaran kat sini, misal kata kita nak tambah 3 kelonggaran, kita tak boleh tambah 3 inci sahaja. Which is kelonggaran ni pun kena bahagi 4 juga. Ni yang Abil cakap. Dekat kaedah kedua ni dia banyak bermain dengan pecahan. Okay, which is Abil tak berapa suggest, tapi just in case, just for extra information lah. Okay, so that bila belajar ni kita kena belajar bermacam-macam kaedah supaya bila kita masuk dekat cikgu lain kita tak blur. Okay, kita tahu okay cikgu tu maksudkan macam ni. So bila cikgu tu bahagi 4, so kita tahu okay cikgu tu bahagi 4 sebab dia buat pola dulu. And then daripada lepas dah buat pola baru dia tambah kelonggaran. Kelonggaran ni pun dia ada pilihan dia juga. Abil tarik ke sini Kelonggaran ni dia ada pilihan kelonggaran juga. Okey. Okey, so pilihan kelonggaran dia pun sama juga. Kita ada 1 feet. Okey, kalau you nak buat feet tadi sama juga, feet kita akan tambah 2. Tapi dekat sini dia kelonggaran dia bukan kelonggaran keliling, tapi dia kelonggaran pola. So bila kita cakap pasal kelonggaran pola, contoh you nak ambil, you nak tambah 2 inci kelonggaran. So 2 inci ni pun perlu dibahagi 4. So you akan dapat 2/4, 1/2. So maksudnya kalau you nak fit, instead of 3/4 dekat sini, you akan tambah 1/2. Lepas tu sama juga fit, lepas fit kita ada biasa. Biasa kita tambah 3 inci, betul tak? Tapi disebabkan kelonggaran yang kita tambah selepas buat pola adalah bukan kelonggaran keliling tapi kelonggaran pola. So kelonggaran ni pun perlulah dibahagi 4. So you akan dapat 3/4. So and then pilihan yang ketiga ialah longgar. Longgar tadi kita cakap apa? Kita bahagi, tambah 4 inci kan? Tambah 4 inci, tapi 4 inci dekat sini perlu dibahagi 4 juga. So 4 bahagi 4 kita dapat 1. So nanti bila you masuk mana-mana kelas, you tengok cikgu tu daripada ketat dia bahagi 4 untuk buat pola, dan baru dia decide berapa kelonggaran yang nak tambah. Bila dia letak 3/4, bear in mind that sebenarnya dia buat 3 inci. Okey, kelonggaran yang biasa. 3/4 adalah kelonggaran yang biasa. Kalau cikgu tu tambah 1/2 adalah kelonggaran yang fit. Dan kalau cikgu tu tambah 1 inci sahaja, itu adalah kelonggaran yang longgar. Okey, dia macam loose. Okey, kelonggaran tu. So, boleh tengok dekat sini, dia ada 2 kaedah. Abil letak macam ni. Okay, dia ada 2 kaedah, which is itu yang Abil kata dia banyak bermain dengan pecahan, tapi jawapan dia masih sama. Kalau you kira guna kalkulator, dia masih akan dapat 7, sama dengan sini, 5 3/4 dan juga 7 1/2. Okey, jawapan masih sama, jawapan akhir masih sama, cuma formula sahaja berbeza. Sebab tu
for newbies yang belum pernah masuk kelas mana-mana, Abel sangat suggest you fit with kaedah pertama, which is kaedah pertama ni jugalah yang kita akan ajar di sepanjang kelas Able Tailoring. Okay, part merajah pola nanti Abel memang akan gunakan kaedah pertama sahaja sebab dia lebih ringkas dan you boleh nampak dekat situ. Yang pentingnya, okay, you boleh terus check dekat carta ukuran standard. Okay, you boleh terus check contoh 25 ni ketat, tambah 3 inci longgar. Terus you akan dapat ini keliling dada kan. Okay, keliling dada 28. So you boleh tengok dekat situ. Oh okay, so maksudnya ukuran ketat yang you ambil atas badan anak tu, you boleh check ukuran ketat tu betul ke tak dengan ukuran baju siap. Sebab tu dekat sini lagi kita dah boleh check. So bila kita dah check everything is okay, then baru kita bahagi 4 untuk buat pola dan kita dapat jawapan. Itu lebih ringkas lah, dia tak bermain dengan banyak sangat pecahan. Which is yang ni boleh compare, dia bermain dengan banyak pecahan, tapi abang nak tekankan kaedah pertama dan kaedah kedua masih boleh digunakan. Okay, you just take note je lah untuk kaedah kedua ni, just in case you masuk kelas mana-mana cikgu yang gunakan kaedah kedua dan you faham dah cikgu tu maksudkan apa. Okay, so again kaedah pertama dan kedua dua-dua betul. Okay, you tak boleh nak cakap kaedah kedua ni salah, kaedah kedua ni rumit. Tak boleh juga cakap macam tu sebabnya ada orang dah biasa dengan gunakan kaedah kedua ni. Okay, so yang itu adalah cara kita nak tambah kelonggaran. Tapi ada juga yang tanya apa beza kelonggaran dan juga basi jahitan. Okay, biasanya bila kita buat pola, kita hanya akan deal with kelonggaran dulu. Okay, nanti after you dah buat pola asas, okay, bahagian tepi ni yang kita akan tambah dengan basi jahitan. Ini yang kita panggil sebagai basi jahitan. Basi jahitan adalah line ataupun garisan di luar pola exact pola kita. Kenapa kita kena tambah basi ni? Sebab okay, ini adalah garisan untuk kita jahit. So ini adalah garisan kita potong kain ikut pola. Kita akan potong kain lebih besar daripada pola asas kita sebab yang ni adalah garisan jahitan. Kalau kita tak tambah basi, nanti kita jahit, baju tu akan jadi lebih kecil. Sebab tu bila kita tengok dekat baju-baju belakang baju kita tu, okay, Abel bagi tengok kat belakang baju kita ni, yang ni kita namakan basi. This one, basi jahitan. Itu beza antara longgar dengan basi. So untuk lukis pola kita akan deal with kelonggaran. Selepas siap lukis pola asas, masa nak potong kain baru kita akan tambah dengan basi keliling. Biasanya basi keliling ni boleh for newbies dekat bahagian-bahagian yang melengkung, lebih melengkung ni kita boleh letak basi setengah inci. Untuk bahagian yang lurus macam ni, dia tak terlalu melengkung, you boleh letak basi 3/4 inci atau 3 suku inci. Okay, so itu saja untuk video kali ni. For next video, insyaAllah kita dah boleh terus ke merajah pola step by step. So for those yang berminat untuk stay dalam group project, Abel actually ada buka satu group, okay, group dekat WhatsApp. Grup tu nama dia Projek Jahit Baju Anak. Sebabnya dah hujung-hujung tahun ni Abel nak siapkan baju sekolah untuk anak, baju raya untuk anak. Jadi sambil-sambil tu kita akan share information dekat dalam grup. So for those yang ada WhatsApp, nak join grup WhatsApp kita, boleh betul contact Abel dekat nombor dekat atas ni. So Abel akan lead you macam mana nak masuk dalam kelas percuma tu. Okay, and then just stay with us sebab next video pun kita akan buat sharing yang lebih banyak lagi, step by step cara merajah pola, cara nak potong kain, and then terus kepada step menjahit juga. Okay, so itu saja untuk video kali ni. For those yang nak dapatkan kelas, nak join, actually kita dah buka dah kelas jahitan untuk design kanak-kanak, lelaki dan wanita. So you boleh contact kita dekat nombor dekat atas ni. Dan juga for those yang nak dapatkan pola printed, okay, pola printed kita sangat kemas lah sebab kita print guna komputer. So you boleh contact number dekat atas ni. So Abel akan lead you cara macam mana nak masuk kelas dan cara macam mana nak dapatkan pola.